الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار أيضا منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله وصفاته والأسماء وأذقهم لذة مناجة من الأرض والسماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه سادة أولياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Terlebih dahulu mengucap syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa sebab untuk dapat kita berhimpun di dalam majlis seperti ini. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan dan kita hadiri diampunkan dosa kita semua yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat dan dimatikan kita semua insya-Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Seperti mana yang telah tuan-tuan maklumi, mata pelajaran ataupun slot ataupun ilmu yang diamanahkan bagi saya untuk menyebutkan pada kuliah kita di Surah Muqarrabin seperti mana yang kita lakukan pada hari ini, iaitu ilmu akidah dan kita memakai kitab Durrus Tamin. Sebelum saya masuk ke dalam kitab, saya akan sebut dua perkara ataupun tiga perkara sebelum daripada tuan-tuan kenal apa yang kita nak buat. Sebab seseorang yang pandai membancuh simen, yang mahir membancuh simen, dia tidak akan dapat membancuh simen melainkan dia tahu apa yang nak dia buat. Maksudnya dia nak buat simen tu konkret macam mana, perlu pakai BRC ke tak perlu pakai BRC. Dia nak bancuh simen untuk apa, barang yang menampung berat ke ataupun barang yang menjadi tiang. Jadi dia mesti tahu matlamat. Jadi begitu juga kalau membancuh simen itu daripada pekerjaan dunia perlu tahu kepada matlamat, maka ilmu agama lebih-lebih lagi perlu mengetahui matlamat. Jadi saya bawa dulu supaya tuan-tuan mengenal apa yang dikatakan, apa yang telah disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada satu hadis yang masyhur riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudulan yatatabba'u majalis adh-dhikr. Fa idza wajadu majlisan fihi adh-dhikr jalasu wa qa'adu ma'ahum. Wa haffa ba'dhum ba'dha bi ajnihatihim hatta yamla'una ma bainahum wa bain as-sama'i ad-dunya. Fa idza tafarraqu araju wa sa'adu ila as-sama'. Fa yas'aluhum Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa 'alam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala min ayna ji'tum? Qalu ji'na min 'indi 'ibadin lak yusabbihunak wa yukabbirunak wa yuhallilunak wa yahmadunak wa yas'alunak. Qala madza yas'aluni? Qala yas'aluna jannatak. Qalu yas'aluna jannatak. Qala hal ra'au jannat? Hadis tu menceritakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Nabi kata, Inna lillah tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudulan yatatabba'u majalis az-zikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada beberapa malaikat sayyaratan yang mereka itu hanya kerjanya berjalan-jalan, fudulan sangat mencari-cari, sangat gelojoh, majalis az-zikr, mencari majlis zikir. Faida wajadu majlisan fihi dzikir, apabila dia mendapati satu majlis yang ada padanya zikir, jalasu wa qa'adu ma'ahum, nescaya mereka itu duduk berserta dengan orang-orang tadi itu. Jadi daripada perkataan yang ringkas ini, sebelum saya sambung, di situ ada beberapa pengajaran yang mesti kita lihat sebab nak menceritakan tentang kemuliaan majlis zikir. Jadi kata Nabi, Allah ni dia ada malaikat yang kerja dia berjalan-jalan. Sebab yang kita mengetahui daripada segala kepala-kepala malaikat yang 10 orang itu, mereka ada yang menyampaikan wahyu, ada yang memberi rezeki, ada yang mencabut nyawa, tetapi ada beberapa malaikat yang kerja dia hanya berjalan-jalan saja.
Dan mereka ni Nabi mengatakan mereka tu ditakdirkan Allah Taala, disifatkan mereka itu gelojoh mencari majlis zikir. Kemudian Nabi mengatakan lagi, fa idza wajadu majlisan fihi dzikir, apabila mereka mendapati dalam satu majlis ada zikir, bererti kalau mereka datang kepada satu majlis tak ada zikir, mereka tak duduk. Jadi tuan-tuan fokus ya, tarkis. Nabi kata fa idza wajadu majlisan fihi dzikir, apabila mereka mendapati satu majlis yang ada di dalamnya zikir, jalasu wa qa'adu ma'ahum, barulah mereka itu duduk bersama-sama dengan orang tadi tu. Jadi maksud zikir dibahas di ulama. Apa zikir? Sebab boleh jadi seseorang itu bercakap-cakap dengan menggunakan Al-Quran tapi tak ada zikir kat dalam. Bercakap-cakap menggunakan ahadis tetapi tak ada zikir dekat dalam. Jadi apa maksudnya? Sebab kadang-kadang membuat satu-satu majlis tetapi isinya ketawa-ketawa. Bila kadang-kadang orang melakukan majlis-majlis tetapi isinya membusuk-busuk. Kadang-kadang orang membuat majlis isinya menceritakan tentang bisnes. Kadang-kadang orang melakukan majlis isinya menceritakan tentang perempuan. Tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah, Nabi kata fa idza wajadu majlisan fihi dzikr, apabila mereka itu mendapati satu majlis ada di dalamnya zikir. Jadi maksud zikir itu ialah dua perkara. Yang pertama khabar takut, yang kedua khabar gembira. Khabar takut itu adalah taqwa, khabar gembira itu adalah syurga. Bila ada dua khabar ni, baru malaikat datang, sampai Nabi kata wahafa ba'dhum ba'dha, mereka itu pun membuka segala, merapat-rapatkan diri mereka itu dan membuka bi ajniyatihim hatta yamlauna ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Mereka itu berapat-rapat dan membuka kepak-kepak mereka itu berapat-rapat sampai penuh di antara kita ni, penuh di antara kita, malaikat ni di atas kepala kita sampai sama' dunia, sampai langit dunia, penuh mereka duduk. Fa idza tafarraqu, tak nampak belakang. oh tak. Baik. Tak ya tak. Baik. Lama tak jumpa pak cik. Fa idza tafarraqu, kata Nabi, fa idza tafarraqu, apabila orang-orang yang duduk dalam majlis zikir tadi itu bercerai, maksudnya balik rumah semua, balik rumah. Jadi kata Nabi, araju wa sa'adu ila sama', jadi mereka pun naik ke langit. Bila naik ke langit, Nabi mengatakan Allah pun bertanya kepada mereka, daripada mana kau datang? Walhal Nabi kata Allah mengetahui, tapi sengaja Allah nak tanya. Allah tanya kepada malaikat tu, daripada mana kau datang? Tuan-tuan, yang ni tuan-tuan kena dengar apa malaikat tu cakap. Malaikat tu cakap, ji'na min indi ibadin lak yusabbihunak wa yukabbirunak yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yas'alunak yusabbihunak wa yukabbirunak wa yuhallilunak wa yahmadunak wa yas'alunak. Jadi dia kata kami datang daripada kelompok ataupun daripada kelompok hamba kau. Sebab perkataan ibad itu perkataan plural, jamak. Dia kata kami datang daripada kelompok hamba kau. Yusabbihunak, mereka berzikir beramai-ramai. Berzikir beramai-ramai ni. Yusabbihunak, mereka berzikir tasbih beramai-ramai. Wa yukabbirunak, mereka mengucap berzikir takbir beramai-ramai. Sebab perkataan yukabbirunak itu ramai. Kalau seorang yang berzikir yukabbir. Sekarang ni yukabbirunak, mereka tu berzikir beramai-ramai. Yusabbihunak tadi bertasbih beramai-ramai. Yukabbirunak bertakbir beramai-ramai. Yuhallilunak bertahlil ramai-ramai.
Ada tak tahlil dalam hadis Nabi? Yuhallilunak, mereka itu bertahlil beramai-ramai. Wa yahmadunak, dan mereka itu mengucap tahmid kepada kau beramai-ramai. Wa yas'alunak, dan mereka itu berminta-minta kepada kau beramai-ramai. Jadi dekat perkataan tu suka saya nak sebutkan, terkadang kita kekeliruan oleh kerana kita jauh daripada hadis Nabi ataupun kita jauh daripada ilmu. Jadi kita tak tahu yang sebenarnya yang dibawa oleh atuk nenek kita dulu, berzikir beramai-ramai, berzikir kuat-kuat. Kita rasa benda tu bid'ah, sedangkan benda tu disebut dalam hadis. Kalau tidak, tidaklah benda tu diwarisi daripada lebih daripada 900 tahun lebih. Benda tu benda tu diwarisi. Benda tu hanya saja akan diwarisi apabila benda tu benar. Kalau benda tu tak benar, nescaya benda tu sikit je. Golongan yang sedikit mesti salah. Jadi golongan yang benar yang atuk-atuk kita dah pakai dulu, itu mesti golongan yang benar. Jadi Nabi dah kata yuhalliluna, mereka bertahlil beramai-ramai. Wa yahmadunak, dan mereka mengucap tahmid beramai-ramai kepada engkau. Wa yas'alunak, dan mereka itu berminta beramai-ramai kepada engkau. Ramai-ramai ni minta. Jadi kata Allah, apa yang mereka minta? Saya ringkaskan. Jadi kata malaikat, mereka meminta syurga kau. Jadi kata Allah, adakah mereka pernah melihat akan syurgaku? Jadi kata mereka, belum ya Allah, belum. Mereka belum pernah melihat syurgamu. Jadi Allah pun bertanya, bagaimana kalau mereka itu pernah melihat syurgaku? Jadi malaikat pun jawab, mesti mereka itu meminta lindung daripada kau. Allah bertanya pula, minta lindung daripada apa? Jadi jawab malaikat, mesti mereka itu minta lindung daripada neraka kau. Kemudian Allah tanya, adakah mereka pernah melihat neraka-Ku? Jadi kata malaikat, belum ya Allah. Jadi Allah tanya, bagaimana jikalau mereka pernah melihat neraka-Ku? Jadi kata malaikat, nescaya mereka meminta ampun daripada kau. Jadi kata Allah, saksikanlah para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampunkan sekalian mereka itu, dan aku memberikan apa yang mereka nak, dan aku lindung daripada apa yang mereka minta lindung. Kemudian malaikat mencelah lagi. Malaikat cakap, ya Allah, dia kata, dalam majlis tadi itu dia kata, bukan semua orang yang datang, bukan semua orang yang minta ampun, dia kata. Ada satu orang datang, dia tu khata'. Khata' ni Nabi sebut perkataan khata'. Khata' ni maksudnya sangat jahat, bukan khati', bukan. Kalau khati' orang tu jahat. Tapi kalau khata' Nabi kata sangat jahat. Jadi orang ni sangat jahat. Sangat jahat, dia datang dalam majlis. Jadi malaikat cakap, ada orang jahat datang dalam majlis. Allah kata, orang itu pun aku ampunkan, fa innahumul qaum. Sebab apa Allah ampunkan? Fa innahumul qaum, sebab kaum tadi tu, orang yang berzikir ramai-ramai itu, la yashqa jalisuhum, dia takkan mencelakakan siapa yang duduk dengan dia, walaupun orang tu jahat. Jadi yang terakhir ni yang saya nak nampakkan pada tuan-tuan, kita ni sebenarnya saling bantu-membantu. Kita saling bantu-membantu bukan pada masalah makan sahaja, bukan lagi pada masalah keperluan kehidupan saja. Bahkan kita bantu-membantu dalam menghapus dosa kawan kita. Dan dosa kita dihapuskan oleh kawan kita. Dosa kawan kita, kita hapuskan. Dosa kita dihapuskan oleh dia. Jadi nak sebutnya, orang yang datang tadi tu, dia khata', dia jahat. Tapi dia pun tak sedar dosa dia tu diampuni sebab dia datang majlis tu je. Dia pun tak minta ampun. Dia tak minta ampun. Tapi dia masuk majlis tu, terampun dosa. Jadi dekat sini nak menunjukkan besar rahmat Allah melalui majlis zikir
majlis zikir beramai-ramai. Jadi itu sebabnya ulama-ulama kita buat apa, majlis baca yasin, buat majlis apa, tahlil, buat majlis itu sebab supaya kita ni, kita semua ahli maksiat tuan-tuan. Tak kira siapa pun kita, berapa banyak Quran kita hafaz, berapa besar serban kita, berapa jauh, berapa lama kita mengaji, tak kira. Kita semua adalah ahli maksiat. Nabi sendiri mengatakan kullukum khata', kullu bani adam khata' wa khaira khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah orang yang berdosa. Wa khaira khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa, daripada kalangan orang yang buat dosa ni, ada yang paling baik. Daripada yang paling baik daripada orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun, orang yang mengaku salah dan orang yang nak patah balik. Setiap hari kita kan bersalah, setiap hari kan berdosa, tapi mesti setiap hari kita mesti nak patah balik. Kalau setiap hari kita nak patah balik, kita setengah daripada orang yang Allah kasih, walaupun kita ahli maksiat. Understand? Jadi nak sebutnya, tujuan saya berikan tadi tu, hadis tadi tu, supaya tuan-tuan nampak kelebihan majlis ilmu. Sebab beza daripada perkataan Nabi cakap tadi tu, faida wajadu majlisan fihi dzikir. Hadis ni disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang mensyarahkan akan hadis Muslim ni. Al-Imam An-Nawawi letakkan hadis ni pada bab majlis ilmu. Majlis ilmu ni dia tak sama macam majlis wa'az. Majlis wa'az ialah majlis yang kita mengajar, dalam tu kita kata mari bertaubat, mari buat akhlak baik, mari buat apa? Mari buat kebajikan, mari sembahyang, mari puasa. Itu namanya majlis wa'az. Tapi kalau majlis ilmu, dia berhajat kepada idrak. Dia berhajat kepada pemikiran, dia berhajat kepada perbahasan, dia berhajat kepada penumpuan. Sebab ilmu yang kita nak bahas ini hari, ataupun ilmu yang tuan-tuan nak masuk ni, adalah ilmu yang menjamin tuan-tuan masuk syurga kekal ke ataupun masuk neraka kekal. Sebab ilmu ni adalah ilmu akidah. Kalau kita belajar ilmu fikih, andai kata kita ni memang orang yang tak pernah belajar ilmu fikih, kita daripada umur kita 15 tahun sampai kita mati umur 60 lebih tahun, ataupun 70 ataupun 80, kita mati, sembahyang kita semua tak sah. Kita akan diadab dalam api neraka. Tetapi selepas habis kita punya dosa, kita akan dimasukkan dalam syurga, dengan syarat mati kita tu mati Islam. Dengan syarat mati kita tu mati Islam. Dengan syarat mati kita tu mati Islam. Macam mana mati Islam? Jawapan dia, kita mesti mati hal keadaan kita bertuhan seperti mana yang bertuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seperti mana bertuhannya Nabi seperti mana bertuhannya para nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ambilkan contoh, jikalau tuan-tuan membaca ayat Quran, sampai kepada perkataan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila kamu tanya akan sekalian mereka itu, orang kafir kan? Apabila kamu tanyakan sekalian mereka itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menjadikan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka pasti mengatakan Allah. Allah apa yang mereka kata? Allah yang mereka kata tu Allah kita ke Allah lain? Jadi dekat situ dia punya perbahasan dia. Sebab kalau kita baca Quran dengan terjemah aja, kita akan rasa oh dia pun bertuhan dengan Allah. Jawapan dia salah. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan beriman dengan Allah yang dia kata Allah, kita hukumnya murtad. Sebab lafaz Allah dekat situ bukan istilahi, tapi dia lughawi. Kalau tuan-tuan nak tengok lagi sedikit, perlu masuk kepada perbahasan. Itu sebabnya saya kata majlis ilmu ni dia bukan majlis nasihat, dia majlis kaji. Jadi tuan-tuan tengok pada surat Qul Huwallahu Ahad.
Surat Qul Huwallahu Ahad. Nabi ditanya, Nabi, orang kafir bertanya kepada Nabi, dia kata sif rabbak, dia kata sifatkan kepada aku Tuhan kau, sifatkan kepada aku Tuhan kau. Dia kata hal khuliqa min zahabin am fiddatin am hadid. Dia kata, adakah dijadikan Tuhan kau tu daripada emas ataupun daripada perak ataupun daripada hadid, daripada besi. Daripada perkataan ataupun pertanyaan orang kafir ni dapat kita mengetahui pada mereka Tuhan tu adalah kejadian. Boleh tak faham? Jadi walaupun mereka katakan Allah, tapi Allah itu adalah kejadian. Kita Allah kejadian ataupun bukan? Jawapan kita bukan. Sebab Allah khalik, bukan makhluk. Makhluk tu adalah kejadian. Jadi itu nak menunjukkan beza. Orang kafir bila dia kata Allah, bukan maksud Allah yang kita imani. Jadi dekat situ kena hati-hati. Jadi bagaimana kita nak mengetahui Allah yang kita sembah itu betul? Mesti melalui majlis ilmu dan mesti melalui perbahasan. Itu sebabnya saya beri pembukaan dulu pada tuan-tuan, supaya tuan-tuan nampak majlis ilmu ni. Dan majlis ilmu ni lah yang menyebabkan tuan-tuan boleh mati syahid akhirat. Maksudnya kalau kita mati dalam menuntut ilmu, kita mati syahid akhirat. Kalau kita mati tidak menuntut ilmu, boleh jadi kita mati fasik, ataupun kita boleh mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni mati keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam ni, rupa Islam mungkin dekat dunia kita pakai jubah, pakai serban. Tapi bila mati besok, kalau mati kafir, langsung tak masuk syurga, kekal. Masuk neraka, kekal, tak masuk dah syurga. Orang yang berbuat maksiat tapi akidah dia betul, andai kata dia seorang penagih dadah sekalipun, kalau dia isap dadah tapi akidah dia betul, dia besok akhirat diseksa, tapi lepas selesai seksaan dia tu akan dimasukkan dimasukkan ke dalam syurga. Kita yang pakai jubah, yang pakai serban, akidah tak betul, masuk neraka kekal. Jadi dekat situ kepentingan ilmu. Jadi baru kita masuk sekarang. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan, apabila kita nak mengetahui satu-satu ilmu tu, bila kita nak mengaji satu-satu ilmu tu, salah satu daripada perkara yang kita nak mengetahui, salah satu daripada perkara yang mesti kita ketahui, daripada mana ilmu tu keluar. Daripada mana ilmu tu keluar. Jadi saya sebutkan kepada tuan-tuan, ilmu yang menyampaikan kita kepada Allah, ilmu yang boleh menjadikan rayuan kita kepada Allah supaya Allah mengampunkan kita, ilmu yang boleh mendapatkan perhatian Allah supaya Allah kesian kepada kita dan terima kita dan mematikan kita dalam husnul khatimah, iaitu 3 ilmu yang dinamakan thawabit. 3 ilmu ni nama dia Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Al-Islam itu fiqh, Al-Iman itu akidah, Al-Ihsan itu at-tasawuf. Daripada mana keluar ilmu ni? Daripada hadis Jibril. Sekira-kira hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidul bayad thiyab shadidus sawad sya'r, la yura 'alaihi athar safal wa la ya'rifu minna ahadun, hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala faqidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, an tuqima salat wa tu'tiya zakah wa tusuma ramadan wa tuhajjal baiti in istata'ta sabila. Qala sadaq fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Qala sadaq. Qala fa akhbirni 'anil ihsan.
Qala an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama min as-sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-'urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala falabithtu maliyan. Qala sadaq falabithtu maliyan. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, atadri man as-sa'il? Qala Umar, Allah wa rasuluhu alam. Qala innahu Jibril atakum yu'allimukum umur dinikum. Hadis tu Sayyidina Umar menceritakan ketika sedang kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang mengajar, mereka duduk-duduk dengan Nabi. Kemudian tiba-tiba datang satu orang, kata Sayyidina Umar. Datang satu orang, istala'a rajulun syadidul bayad thiyab syadidus sawad sya'r. Datang satu orang yang baju dia sangat putih dan rambut dia sangat hitam. La yura alaihi athar safar. Dekat badan dia tu tak nampak bekas-bekas musafir. Wala ya'rifu minna ahadun. Tetapi seorang pun daripada kami tak kenal dia. Jadi maksudnya begini tuan-tuan ya. Ketika Sayyidina Umar tengah duduk-duduk dengan Sayyidina Umar dengan para sahabat duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba datang satu orang laki-laki, pakaian sangat bersih macam baru lepas mandi, rambut hitam pekat macam baru lepas mandi, pakaian bersih macam tak pernah kena debu. Tapi Sayyidina Umar kata, kami tak kenal dia. Kalau kami di Madinah, satu orang kampung tak kenal dia, bererti dia bukan orang Madinah. Bererti dia mesti orang luar. Tetapi kalau dia tu orang luar, mesti baju dia kotor, mesti baju dia kena debu. Sebab musafir naik unta, naik kuda, baju mesti kena debu. Tapi yang pelik dekat orang ni, dia bukan orang sini, tapi baju dia tak kotor. Baju dia tak kotor, rambut dia pun tak ada pasir. Jadi menunjukkan keajaiban dengan siapa yang sedang datang tu. Jadi orang tu datang, jadi kata istilah rajulun syadidul bayad thiyab syadidus sawad sya'r la yura alaihi athar safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah dia tu duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meletakkan lutut dia dengan lutut Nabi macam ni. Ni lutut Nabi macam ni, letak rapat dengan Nabi. Dia duduk begitu. Kemudian dia meletakkan tangan dia di atas paha dia. Kemudian dia bertanya kepada Nabi. Dia kata, akhbirni 'anil Islam. Bagi tahu aku tentang Islam. Nabi pun menyebut Islam itu mengucap dua kalimah syahadah seperti mana yang disebut dalam rukun Islam. Kemudian dia pun selepas Nabi jawab, dia pun cakap, betul jawapan kau. Sayyidina Umar pening. Orang ni bertanya kepada Nabi, bila dah Nabi jawab, dia kata betul. Kalau dia kata betul, bererti dia yang tahu. Tapi dia tanya Nabi. Jadi dia kata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Aku kehairanan, aku takjub sebab dia bertanya kepada Nabi, kemudian dia pula yang cakap betul. Kemudian dia tanya kepada Nabi pula yang kedua. Yang kedua dia tanya, bagi tahu aku tentang iman. Nabi pun menjawab tentang rukun iman yang 6. Kita tahulah ya, saya tak payah sebut dah. Rukun iman yang 6 sebab nak memendek masa ni. Rukun iman yang 6. Kemudian dia pun cakap, betul jawapan kau. Kemudian dia pun bertanya, bagi tahu aku tentang ihsan, ilmu tasawuf. Jadi Nabi pun menjawab dengan dua rukun ilmu tasawuf. Dua rukun ilmu tasawuf ni saya kena sebutlah sebab saya rasa orang tak banyak yang sebut. Rukun iman dengan rukun Islam biasa orang sebut. Tapi rukun ihsan orang tak sebut. Jadi rukun ihsan tu ada dua. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yang pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarah, bahawa engkau menghamba diri kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini makam musyahadah. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Jikalau engkau
Jikalau kau tak dapat nak melihat dia, fa innahu yarak, engkau kena mengiktikadkan bahawa kau kena dapat merasakan bahawa dia tu melihat engkau. Itu rukunnya. Kemudian ditanya pula soalan yang keempat. Yang keempat ditanya tentang fa akhbirni 'anis sa'ah, bagi tahu aku tentang hari kiamat. Di sini Nabi cakap mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tiadalah orang yang ditanya lebih alim daripada orang yang bertanya. Nabi cakap mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanya lebih alim daripada orang yang menanya. Jadi maksudnya Nabi kata Nabi tak alim, dia lagi alim. Nabi kata macam tu. Jadi orang tu sebabkan Nabi kata begitu, Nabi tak jawab. Jadi dia kata fa akhbirni an amaratiha. Akhbirni an amaratiha, bagi tahu aku tentang tanda-tandanya. Jadi Nabi pun sebut antalidal amatu rabbataha wa antural hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Nabi kata ada dua tanda hari kiamat. Yang pertama antalidal amatu rabbataha, yang pertama seorang ibu ataupun seorang ibulah akan melahirkan tuannya. Nabi kata seorang ibu akan melahirkan tuannya. Yang kedua syarat dia, apabila engkau melihat orang-orang yang biasanya orang yang bukan orang-orang kenamaan, mereka yang berlumba-lumba menaikkan bangunan yang tinggi-tinggi. Ini perkataan Nabi ini bukan perkataan wadih. Nabi itu utitu jawami'al kalim. Nabi itu Nabi kata aku ni diberikan oleh Allah jawami'al kalim, percakapan yang sedikit makna banyak. Cakap sikit makna banyak. Jadi perkataan Nabi itu, Nabi kata tanda-tanda hari kiamat, yang pertama ibu melahirkan tuannya. Yang kedua Nabi kata orang-orang yang biasanya orang-orang miskin, orang-orang berkaki ayam, biasanya orang yang menggembala kambing. Isyarat bagi nak menunjukkan bukan orang-orang bangsawan, mereka yang menjadi pelopor, menjadi menteri, menjadi Perdana Menteri, menjadi orang yang bersungguh-sungguh menaikkan negeri. Betul ke tak betul sekarang? Jadi yang sini saya nak singgungkan sikit sebab nak menyebut tentang apa? Nak menyebut tentang yang Nabi sebut tentang antalidal amatu rabbataha, sebab saya nak tunjuk betapa dakiknya kalam Nabi kita. Maksudnya betapa dalamnya kalam Nabi kita. Nabi cakap seorang anak akan melahirkan tuannya. Nabi kata begitu. Yang kita faham, anak akan jadi durhaka, betul tak? Yang kita faham. Tetapi dekat situ ada kalam daqiq fi ilmi sa'ah. Kata Al-Habib Bakar Masyhur, dekat situ dia kata ada kalam yang sangat dalam yang menceri di dalam ilmu hari kiamat. Dekat situ kalau tuan-tuan perasan, Nabi sebut antalidal amah. Nabi tak sebut antalidal abawan. Nabi tak sebut yang melahirkan oleh satu keluarga. Keluarga melahirkan anak yang durhaka. Nabi tak sebut. Sebab kalau keluarga bererti ada ibu, ada ayah. Sekarang Nabi tak sebut ayah. Sebab apa Nabi tak sebut ayah? Sebab di akhir zaman akan jadi satu fenomena, anak tu betul anak perempuan, boleh jadi dia bukan anak bapa. Faham tak? Yang pertama sebab zina. Yang kedua sebab, tuan-tuan boleh tengok berita-berita baru-baru ni, sebab kemajuan yang menjadikan seseorang tu dia rasa dia nak beranak, dia pun pergi kepada satu tempat yang boleh buat apa benda yang buat IVF ke nama dia? Betul tak nama dia IVF ke apa? Buat pergi tabung uji ke apa kan, dia buat begitu. Dia pun letak mani suami dia, dia pun letak mani dia. Lepas tu dikandungkan dalam perut dia. Siapa yang boleh menjamin bahawa mani itu adalah mani suami dia? Tak ada siapa boleh jamin. Itu sebabnya berlaku zaman sekarang ni sampai pada tahun, saya tak ingat dah berapa tahun, saya tengok ada surat khabar tu,
Doktor tu mengaku dia sudah mengandungkan berapa ribu perempuan yang nak mengandung pakai air mani dia. Sebab nak bagi orang lain, sebab suami mandul, jadi dia pun macam mana nak bagi klinik dia popular, macam mana nak bagi klinik dia boleh, dia letak air mani dia. Jadi betul tak Nabi cakap? Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi cakap sangat dakik. Nabi cakap tu sangat dakik. Walaupun kita hanya faham anak menderhaka kepada kedua ibu bapa, tapi sebenarnya banyak lagi maksud daripada antalidal amatu rabbataha. Cuma kita fokus kita pada hari ini bukan pada masalah ini. Cuma saya sebutkan sikit supaya tuan-tuan nampak Nabi itu bukan orang biasa. Kemudian selepas daripada itu, orang tu pun pergi. Kata Sayyidina Umar, aku falabithtu maliyan, aku kebingungan dalam beberapa tempoh. Setengah muhadithin mengatakan kebingungan dalam masa labitha Sayyidina Umar 3 ayyam. Kata muhadithin bahawa Sayyidina Umar kebingungan selama 3 hari. Sampai selepas daripada 3 hari, Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar. Dia kata, ya Umar, atadri manis sa'il? Dia kata, wahai Umar, adakah engkau mengetahui siapa yang bertanya? Kata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Jadi kata Nabi, innahu Jibril atakum yu'allimukum umur dinikum. Tuan-tuan tengok perkataan Nabi itu. Innahu Jibril atakum yu'allimukum umur dinikum. Sesungguhnya dia itu Jibril datang kepada kamu. Dengar betul-betul. Dia itu Jibril datang kepada kamu, mengajar kamu pekerjaan agama kamu. Dia itu Jibril datang kepada kamu semua, mengajar kamu ilmu agama kamu, pekerjaan agama kamu. Jibril mengajar kamu. Jibril guru siapa tuan-tuan? Jibril guru Nabi Musa, guru seluruh Nabi. Tak pernah dia ngajar orang, tak pernah. Tapi sebabkan umat Nabi Muhammad, dia datang kepada umat Nabi Muhammad mengajar kita. Itu nak menunjukkan besar ataupun besarnya qadar ataupun nak menunjukkan kemuliaan kita umat Nabi Muhammad. Malaikat Jibril tak pernah ajar orang, tak pernah ajar orang yang bukan Nabi. Tak pernah. Kita je yang kita dapat daripada Nabi ni, yang kita dapat daripada Sayyidina Umar, dapat daripada pelajaran Jibril. Jadi daripada perkataan itu, jadilah rukun iman, jadilah rukun Islam, jadilah rukun iman, jadilah rukun ihsan, dan jadilah rukun al-ilmu bi'alamatis sa'ah. Jadi daripada hadis yang saya sebutkan tadi, ataupun yang diriwayatkan daripada juga daripada al-Imam Muslim, diriwayatkan tadi itu daripada Sayyidina Umar, daripada situlah keluarnya ilmu yang kita belajar, yang dinamakan ilmu fiqh, yang dinamakan ilmu akidah, yang dinamakan ilmu tasawuf. Jadi fiqh terletak pada rukun Islam, iman terletak pada rukun akidah terletak pada rukun iman, tasawuf tu terletak kepada rukun ihsan. Kemudian yang keempat, yang pada masalah hari kiamat tadi tu, itu adalah ilmu untuk tuan-tuan menyelamatkan diri tuan-tuan daripada fitnah belakang tadi tu. Sebab fitnah tu akan berlaku dekat iman, akan berlaku dekat Islam, akan berlaku dekat iman, dan akan berlaku dekat ihsan. Akan berlaku dekat Islam sekira-kira orang akan mengajar tuan-tuan supaya membatalkan sembahyang, merosakkan ibadah tuan-tuan sehingga tuan-tuan jadi keras kepala dan menjadi hati benak. Sebab yang ini kata kentut tak batal, yang ini kata kentut batal, faham tak? Benda tu akan berlaku. Jadi mula-mula ulama mazhab dah letak, tiba-tiba datang akhir zaman,
Dia mengatakan yang ini boleh pegang perempuan tak batal, yang ni pegang perempuan batal. Dia bergaduh, lama-lama orang pun tak ikut mazhab. Bila tak ikut mazhab, mereka tak ikut metod yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekira-kira Allah mengatakan fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kau bertanya kepada ahli zikir. Ahli zikir dekat sini disebut di dalam tafsir adalah ulama. Jadi kena ikut ulama. Allah suruh ikut ulama, Allah tak suruh ikut Quran semata-mata. Kalau tuan-tuan membawakan akan hadis, taraktu fikum, kan? Taraktu fikum amrain. Nabi kata aku telah meninggalkan fikum amrain. Fikum tu kenapa saya tak nak terjemah? Sebab nak bagi tunjuk kepada tuan-tuan, fikum tu apa maksud dia? Nabi kata taraktu fikum, Nabi tak kata taraktu lakum. Tak. Nabi kata taraktu fikum. Aku tinggalkan kepada kamu, aku tinggalkan di kalangan kamu. Fikum tu maksudnya di kalangan kamu. Fikum. Jadi bukan taraktu lakum. Bukannya aku tinggalkan untuk kamu semua. Tak. Amrain, dua perkara yang aku tinggalkan di kalangan kamu, iaitu kitab Allah wa sunnat rasulih. Jadi yang pertama Quran aku tinggalkan, dan sunnah Nabi. Jadi Nabi kata aku tinggalkan di kalangan kamu. Maksudnya aku tinggalkan bagi satu kelompok di kalangan kamu. Jadi bukan semua orang. Faham tak? Bukan semua orang. Yang boleh pakai Quran hadis tu adalah ulama. Itu sebabnya dalam Quran sebut fasalu ahla dzikir. Fasalu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Jadi oleh kerana kita tak mengetahui yang nombor 4 tadi tu sa'ah, jadi kita pun pandai-pandai sendiri pakai Quran, sehingga kita pun melakukan fiqh kita dengan sendiri-sendiri kita pakai hadis, dan dengan sendiri-sendiri kita memakai Quran. Kesudahannya amalan kita batal. Apabila amalan kita batal, hati benak. Bila hati benak, dia berjangkit kepada penyakit yang kedua, iaitu al-iman. Kan tadi Nabi cakap al-Islam, kan? Al-iman, al-ihsan. Jadi al-iman, bila sampai dekat al-iman, bila hati pun dah benak, iman pun sama juga akan mengikut metod yang dipakai pada kerosakan fiqh tadi. Tidak mahu memakai pendapat ulama, maka dia pun akan menjadi i'tikad zanadiqah. Zanadiqah ni maksudnya i'tikad orang zindik. Jadi keluar dia daripada Islam hal keadaan dia tak perasan. Seperti mana yang saya sebut tadi, bila orang kafir kata Tuhan di Allah, bila kita kata Tuhan kita Allah, tapi pada kita Tuhan kita adakah emas? Adakah terjadi daripada emas? Jawapan dia tidak. Tapi orang kafir, pada dia Tuhan dia jadi daripada batu, daripada kayu, daripada buah-buahan, daripada tepung, dan juga daripada besi-besi. Dia cakap macam tu. Kalau kita tidak mahu mencari pendetailan ataupun tidak mahu mengkaji dengan perbahasan, kita akan jadi seperti mana apa yang jadi pada orang kafir pada mengatakan Tuhan aku Allah. Jadi sebab itu saya katakan majlis ilmu ni adalah majlis yang berat. Itu sebabnya Nabi kata mereka datang kepada majlis zikir, maksudnya majlis ilmu. Sebab majlis tu memang dia punya keupayaan ataupun dia punya impact dia sangat besar untuk mengampunkan semua orang. Sebab majlis ilmu tu bila dapat masuk dalam hati, setiap seseorang itu akan dapat selamat daripada fitnah. Jadi itulah dia hadis yang mana ilmu yang kita nak baca ni keluar daripada hadis tersebut. Jadi jikalau tuan-tuan bertanya ataupun jikalau tuan-tuan ada kekeliruan, kalau orang tanya zaman Nabi ada tak ilmu akidah? Zaman Nabi ada tak ilmu akidah? Jawapan dia, ilmu tu ada, nama tu ada tak? Nama tu tak ada. Begitu juga ilmu tasawuf. Kalau orang kata ilmu tasawuf tak ada zaman Nabi,
Tasawuf tu ada, nama tu tak ada. Kadang-kadang orang selalu nak membentak. Sama juga macam ilmu fiqah. Zaman Nabi tak ada ilmu fiqah. Tak ada ilmu, bukan tak ada ilmu fiqah. Ilmu fiqah ada, nama tu tak ada. Bila kita bagi 3 contoh ni, mereka membentak lagi. Sekarang saya tanya ilmu yang semua orang boleh faham ataupun semua orang selalu mesti pakai, iaitu ilmu tajwid. Tak ada siapa pun yang mengatakan ilmu tajwid sesat, betul tak? Ada tak zaman Nabi? Ilmu tu adalah, nama tajwid ada tak? Tak ada. Nabi tak pernah ajar pun jikalau bertemu nun tanwin, nun sakinah dengan tanwin bertemu dengan ba, hukum dia iqlab. Nabi tak pernah cakap pun macam tu. Tak ada pun hadis idzal taqa an-nun sakinah wa tanwin bi ba kadza hukmuh. Nabi tak pernah cakap pun macam tu. Tak ada pun hadis macam tu. Tak ada hadis, tak ada Quran. Tapi kita pakai tak ilmu tu? Jadi nak kena tengok tu. Jadi yang dikendaki ialah hakikat ilmu tu, bukan nama. Nama memang tak ada. Jadi nama ilmu tasawuf memang tak ada. Nama ilmu fiqah memang tak ada. Nama ilmu akidah memang tak ada. Jadi yang ada ialah hakikat ilmu tu, tapi nama datang kemudian. Kenapa nama datang kemudian? Sebab nak bagi ajar orang supaya dapat membezakan qadar setiap ilmu. Begitu cerita dia. Jadi itulah seret Isyak 8 Isyak jam apa? 8 lagi berapa minit? 8.13. Lagi 2 minit. Baik, oleh kerana lagi 2 minit, saya memang kira-kira masa saya tadi tu sebab nak bagi tuan-tuan nampak dulu, sebab saya tak nak nanti tuan-tuan masuk dalam kitab ni, tuan-tuan tak tahu punca. Maksudnya tuan-tuan tak tahu dekat mana pergi. Jadi sebab tu saya gambarkan dulu. Jadi saya simpulkan ya. Saya simpulkan ilmu yang nak kita buka ni, yang pertama kelebihan ataupun beza majlis ilmu dengan majlis nasihat, dia tak sama. Majlis nasihat ni saya datang, saya bagi tahu sembayanglah, bersedekahlah, itu nasihat. Buat baik, jangan lawan suami, jangan lawan mak bapak, itu majlis nasihat. Tapi kalau majlis ilmu, dia membezakan kefahaman kita. Dan ilmu itu terlebih penting daripada nasihat. Tapi nasihat tak boleh tak ada. Nasihat tu perlu ada. Sebab seseorang itu dengan ilmu semata-mata keras. Dengan ilmu semata-mata dia keras. Jadi nasihat perlu ada, tetapi ilmu itu terutama. Jadi tujuan saya bawa tadi tu supaya tuan-tuan nampak ada beza majlis nasihat dengan majlis ilmu. Kemudian majlis ilmu tu pula kemuliaan dia tu sampai dia boleh mengampunkan siapa-siapa saja yang berada dalam majlis tu. Walaupun dalam majlis tu orang yang datang tu adalah orang yang sebesar-besar berbuat maksiat, dia tu diampuni. Walaupun dia tak minta ampun, dia tu diampuni dengan sebab majlis ni tadi, dengan sebab orang-orang yang berhimpun. Kemudian di dalam hadis itu juga menyebutkan tentang berzikir beramai-ramai. Yusabbihunak, bertasbih beramai-ramai. Yukabbirunak, bertakbir beramai-ramai. Yuhallilunak, bertahlil beramai-ramai. Wa yahmadunak, dan mengucap tahmid beramai-ramai. Wa yas'alunak, dan berdoa beramai-ramai. Jadi berdoa beramai-ramai, bertahlil beramai-ramai, benda tu ada di dalam riwayat Muslim. Jadi yang demikian itu supaya tuan-tuan kenal majlis zikir itu bukan majlis yang bid'ah, bukan. Hanya saja jika kita tak jumpa hadis, kita banyaklah perkataan kita. Itu sebabnya dikatakan oleh ulama, man qalla ilmu kasura i'tiraduh, wa man kasura ilmu qalla i'tiraduh. Barang siapa yang sikit ilmu, banyak dia menyalahkan orang. Barang siapa yang banyak ilmu, sedikit dia menyalahkan orang. Macam itulah cerita dia. Jadi itu kesimpulan. Kemudian yang kedua,
Kesimpulan yang kedua, kitab yang akan kita buka insya-Allah lagi akan datang, yang hari ini sebagai pembukaan dia. Kitab ini adalah kitab bicara ilmu akidah, dan ilmu akidah itu asalnya datang daripada hadis Jibril, seperti mana datangnya ilmu-ilmu yang lain seperti fiqh dan juga tasawuf. Jadi saya kira kita berhenti setakat itu dulu. Insya-Allah lagi akan datang kita sambung jikalau panjang jodoh kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala subhana wa tayra kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Rabb Ibrahim ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna ya Allah bil fahmi warzuqna al-ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan ini diampunkan dosa semua orang yang hadir, mudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, diberi berkat kepada orang yang hadir, diberi berkat kepada yang tidak hadir, diberi berkat kepada ini surau, diberi berkat kepada isi ini surau, dan diberi berkat kepada seluruh orang yang ternisbah qaryah kepada ini surau, dan diberi berkat juga kepada Syekh Abdul Wahab An-Naimin, diluaskan akan kuburnya dan berikan luas keampunan kepadanya, diberi berkat juga kepada Syekh Mas'ud Al-Makki, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Umar As-Saifi, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Nazaruddin Al-Jawraki, dan diberikan luas keampunan dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Al-Habib Abu Bakar Masyhur, dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Ahmad Bukhari, dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Sayyid Umar Al-Lakaf, dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada kita semua yang hadir, diri kita, harta kita dan seluruh keturunan kita, anak susuan kita dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga kita. Mana-mana yang sakit di antara kami sembuhkanlah, mana yang susah senangkanlah, mana sempit lapangkanlah, himpunkanlah kami dalam kasih sayang, matikanlah kami dalam husnul khatimah, bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan dalam syurga. Dan sampaikanlah juga kiranya ya Allah akan pahala majlisku ini kepada segala arwah muridku, mudah-mudahan diluaskan akan kubur sekalian mereka itu, dan diampunkan segala, dan diberikan luas keampunan kepada sekalian mereka itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu ala italih. Saya mohon maaf atas keterlanjuran waktu.